Kita nak sembang dengan orang yang tuduh mak kita berzina, boleh? Katalah ada orang tu dia berzina. Dia berzina lah. Katalah orang tu dia menuduh mak kita berzina, sedangkan kita tahu mak kita tak ada kaitan dengan zina. Okey? So macam mana? Dia ajak kita pergi rumah dia, nak pergi rumah dia? Rasa-rasa nak pergi tak? Okey, itu urusan mak kita. Sedangkan kalau kita perhatikan di sini, macam nombor 6 tu kan, penghormatan terhadap ummahatul mukminin. Syiah menghina ummahatul mukminin, antaranya ialah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh telah melakukan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Syiah menentang keras tuduhan zina terhadap Aisyah. Menurut Syiah, tuduhan perbuatan zina terhadap mana-mana isteri Nabi adalah tidak dibenarkan sama sekali kerana Allah telah membebaskan para isteri Nabi dari perbuatan itu. Justru itu, sebarang pertuduhan zina terhadap Aisyah adalah dicela oleh Al-Quran dalam surah Nur ayat 11 hingga ayat 26. Dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi jilid ke-18, penerbit Darul Turath Al-Arabi, Beirut, muka surat 122, pengarang menulis, wa nusiba lisyi'ah khadhaf Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bima barra'aha Allah ta'ala minhu wa hum yunkiruna dhalika ashaddu inkar wa laysa fi kutubihim mu'awwal 'alayha 'indahum 'ainin minhu wala athara aslan wa kadzalika yunkiruna ma nusiba ilaihim minal qawli biwuqu'i dhalika minha ba'da wafatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa laysa lahu aidan fi kutubihim 'ain wala athar. Syiah dituduh memfitnah Aisyah, manakala Syiah menafikan sekeras-kerasnya dan tidak menerima tuduhan sedemikian. Dan sekecil-kecil kesan pengaruh fitnah tersebut tentang Aisyah dan lain-lain lagi tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab Syiah yang sahih. Begitu juga mereka menafikan apa yang disifatkan kepada mereka dengan mengatakan bahawa perbuatan ini terjadi setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada juga bukti dan kesan di dalam kitab-kitab mereka. Wadh-dhahiru annahu laysa fil firaqil islamiyati man yakhtaliju fi qalbihi dhalika fadlan 'anil ifki alladhi bara'aha Allahu 'azza wa jalla minhu. Nampaknya tidak ada seorang pun di dalam mazhab-mazhab Islam yang hatinya runsing, apatah lagi berkenaan al-ifk yang Allah bebaskan Aisyah daripadanya. Pengarang kitab ini ialah Sayyid Mahmud Al-Alusi yang pernah menjadi mufti Baghdad di zaman Uthmaniyah dan banyak pengetahuannya tentang Syiah Imamiyah. Beliau menulis banyak pendapat Syiah Imamiyah di dalam kitabnya, termasuklah mengenai isu ini. Tuduhan zina terhadap Aisyah oleh sahabat Nabi Hassan bin Sabit. Di sana juga ada bijak memilih isu. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dia difitnah berzina. Antara orang yang menyebarkan fitnah dia bernama Hassan ibn Thabit. Tapi bila orang datang kepada Aisyah, berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, Hassan ini sekian buruk perangai dia, mencerca Hassan. Apa kata Aisyah kepadanya? Doktor, bercermat sikit. Dalam peraturan kita tidak boleh menyentuh kepribadian. Dan cerita sedang Aisyah ini cerita yang sepatutnya kita sembunyikan, kerana ini aib kepada keluarga Rasulullah. Tak maaf saya. Ustaz Fadlan Muhammad Usman tidak menceritakan bahawa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat Nabi yang telah membuat tuduhan tersebut kepada isteri Nabi. Justru itu, apakah hukum sahabat Nabi yang menuduh isteri Nabi melakukan perbuatan tersebut? Tuduhan zina terhadap Aisyah dalam kitab Ahlus Sunnah. Ustaz Fadlan Muhammad Uthman sepatutnya menyimak terlebih dahulu dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah bahawa sahabat Nabi yang menuduh isteri Nabi berzina, dan malangnya terdapat riwayat sahih yang menunjukkan Nabi dan para sahabat baginda ragu-ragu terhadap Aisyah.
dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah karangan Nasiruddin Al-Albani yang kitabnya muktabar di kalangan Salafi Wahabi, jilid ke-6, penerbit Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, cetakan pertama tahun 1996, muka surat 26, di bawah tajuk Aisyah Mahfuzah Ghair Ma'sumah, iaitu Aisyah terpelihara tetapi tidak maksum. Amma ba'd, ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kadha wa kadha, fa in kunti bari'atan fasayubarri'uki Allahu azza wa jalla, wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillaha wa tubi ilaihi, fa innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi thumma taba ila Allahi taballahu alaihi. Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, telah tiba kabar kepadaku tentang dirimu begitu dan begini. Sekiranya engkau bebas, maka Allah akan membebaskanmu. Dan sekiranya dirimu berdosa, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya seorang hamba jika mengakui dosanya kemudian bertaubat, Allah akan mengampuninya. Hadis ini diakui sahih oleh Nasiruddin Al-Albani dan dikatakan telah dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Ya'la dan lain-lain lagi. Dalam muka surat berikutnya, Al-Albani menulis, wa in kana wuqu'u dhalika mumkinan min nahiyatin nazariyah li'adami wujudin nas bi istihalati dhalika minhunna. Walaupun kejadian itu dari sudut teori mungkin berlaku, sekiranya tiada nas bahawa tuduhan kepada isteri-isteri Nabi itu adalah mustahil. Yani anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yaqta bi bara'ati Aisyah illa ba'da nuzulil wahy, fa fihi ish'ar qawi bi anna al-amra fi hadd nafsih mumkinul wuqu'. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak meyakini pembebasan Aisyah dari perbuatan keji itu, melainkan setelah turun wahyu dalam tuduhan itu, perasaan kuat bahawa perbuatan itu berada pada tahap kemungkinan telah terjadi. Ini adalah seorang ulama yang mengaku bahawa tuduhan zina pada Aisyah berada pada tahap kebarangkalian yang kuat. Padahal sepatutnya seorang Muslim menegaskan perkara ini tidak boleh terjadi, walaupun pada peringkat kebarangkalian, kerana Allah jua yang menjaga maruah para Nabi. Apakah yang akan terjadi sekiranya Allah tidak menurunkan wahyu berkenaan perkara ini? Sekarang mari kita lihat seorang lagi ulama sunni yang secara langsung menegaskan tuduhan itu benar-benar terjadi. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karangan Imam Al-Tabrani, jilid ke-23, penerbit Maktabah Ibn Taymiyah, muka surat 117, فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ بَلَغَهَا الْأَمْرُ فَجَاءَ إِلَيْهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَجَلَسَ عِنْدَهَا وَقَالَ. Maka tibalah kabar itu kepada Rasulullah. Maka baginda pun datang kepada Aisyah dan bertemu dengannya, kemudian duduk di sisinya. Baginda bersabda, Ya Aisyah, innallaha qad wassa'at taubah. Baginda bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah meluaskan taubat. إذ جاء أبو بكر فدخل علي فقال يا رسول الله ما تنتظر بهذه التي خانتك وفضحتني. Datanglah Abu Bakar kepadaku, maka berkatalah ia, wahai Rasulullah, apa lagi yang engkau tunggu dengan perempuan ini yang mengkhianatimu dan mencemarkan maruahku? Malangnya nota kaki hadis ini menjelaskan sanad riwayat ini benar-benar sahih. Saya mengatakan na'udzubillahi min zalik. Dalam kitab Minhaj As-Sunnah Al-Nabawiyah karangan Ibn Taymiyah, jilid ke-7, cetakan pertama tahun 1986, muka surat 80, Ibn Taymiyah menulis, fi qissatil ifk qabla an ya'lama an-nabiyyu bara'ataha وكان قد ارتاب في أمرها فقال يا عائشة
in kunti bari'atan fasayubarri'ukillahu wa in kunti almamti. Dalam kisah Ifk, sebelum Nabi mengetahui pembebasan Aisyah dari tuduhan zina, baginda telah meragukan kebarangkalian terjadi perbuatan tersebut. Maka baginda bersabda, wahai Aisyah, sekiranya kamu bebas, maka Allah akan membebaskan kamu. Namun jika kamu jatuh pada perbuatan dosa. Justru itu, Ibn Taymiyah juga mengiyakan hadis tuduhan Aisyah berzina dan Nabi meragukan isterinya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Di dalam kitab Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta', Tahqiq Ahmad bin Abdul Razzaq Al-Diwaish, penerbit Dar Al-Muayyad Riyadh, jilid keempat, muka surat 212, fatwa nombor 9811. Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'lamu bara'ata Aisyah min hadithil ifk qabla nuzulil wahyi kama qala ahaduhum. Pertanyaan, apakah Rasulullah mengetahui pembebasan Aisyah dari peristiwa al-ifk sebelum turun wahyu, sebagaimana yang dikata salah seorang daripada mereka? Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'lamu bara'ata Aisyah radhiyallahu anha qabla nuzulil wahyi alaihi bi bara'atiha, walau kana ya'lamu bara'ataha lama hara fi amriha wala sa'ala an haliha sahabatu rijalan wa nisa'a. Jawabnya, Nabi tidak mengetahui pembebasan Aisyah sebelum turun wahyu dengan pembebasannya. Sekiranya baginda mengetahui pembebasan Aisyah, nescaya tiada baginda kehairanan tentang kes Aisyah. Justru itu, fatwa ini mengesahkan Rasulullah tidak mengetahui kejadian di sebalik peristiwa tersebut. Padahal dalam akidah Ahlus Sunnah, Aisyah adalah isteri yang paling utama, tetapi Rasulullah dalam peristiwa ini mengesyaki, meragukan dan kehairanan. Tuduhan zina terhadap isteri Nabi Nuh alaihi salam di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, penerbit Dar At-Tayyibah, jilid keempat, cetakan tahun 1411 Hijrah, muka surat 181, pengarang menulis, "Wakhtalafu fi hadzal ibn, qala Mujahid wal Hasan, kana waladu Khinth min ghairi Nuh wa lam ya'lam bidzalika Nuh." Mereka berselisih tentang anak lelaki ini, iaitu para ulama ahlu sunnah berselisih pendapat tentang anak lelaki Nabi Nuh alaihi salam. Berkatalah Mujahid dan Hasan al-Basri, anak lelaki itu adalah anak zina, bukan daripada Nuh alaihi salam, dan Nabi Nuh tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Penghinaan Mujahid dan Hasan al-Basri secara langsung terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Abi Hatim, jilid ke-6, muka surat 2040, Anil Hasan annahu qara'a amalun ghairu salih, qala kana waladu zinyah. Diriwayatkan Hasan al-Basri membaca ayat amalan tidak soleh. Beliau berkata, anak Nabi Nuh adalah anak zina. Wal'ayazu billah. Kesimpulannya, tuduhan Ustaz Fadlan bahawa isteri Nabi berzina adalah fitnah terhadap Syiah. Para ulama Syiah membantah keras penisbahan perbuatan zina terhadap Aisyah di dalam kitab-kitab mereka, kerana perkara ini berada pada tahap yang setara dengan perbuatan mencemarkan maruah Nabi SAW. Sedangkan di dalam Ahlus Sunnah, tuduhan keji pada isteri-isteri Nabi masih diperbahaskan dan suatu perselisihan pendapat, iaitu ada yang membenarkannya. Dalam masa yang sama, tuduhan zina ini muncul dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah sendiri secara langsung dan terus terang. Namun Ustaz Fadlan tidak menceritakannya secara adil. Pengesahan hadis keraguan Nabi terhadap Aisyah
sepatutnya dianggap perbuatan yang membawa kepada serangan terhadap maruah Nabi SAW menurut hukum akal. Malangnya hadis tersebut disahihkan oleh ulama Ahlus Sunnah sendiri.